Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. InsyaAllah kita bagikan sedikit masa dalam seminit dua untuk berikan kepada sahabat-sahabat kita supaya dapat bersama dengan kita pada malam ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana akhirnya pada malam ini kita dipertemukan untuk bersambung kuliah pengajian kita pada malam ini. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersiaran tentang tajuk yang diberikan, iaitu bahaya syirik. Bahaya syirik. Syirik adalah satu dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Azza wa Jal pernah berfirman dalam suratul Ra'd, wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum, iaitu mereka orang-orang yang musyrikun itu pernah menjadikan Allah ini sebagai sekutu. Maka Allah kata sammuhum, bawa mai dia, sebut nama dia siapa. Dan syirik itu, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, terbahagi kepada dua, iaitu syirik akbar, syirik yang besar, dan syirik asghar, iaitu syirik yang kecil. Apa itu syirik besar dan apa itu syirik kecil? Syirik yang besar itu, yang mana syirik yang boleh mengeluarkan empunya diri daripada daerah Islam, yang akan menyebabkan dia terjumus di dalam api neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan membuatkan dia diharamkan daripada mendekati syurga sekiranya tidak benar-benar taubat ataupun sekiranya dia mati dalam keadaan musyrik. Sebagai contoh, syirik akbar ini iaitu bila mana kita beribadah ataupun menyembah sembahan selain daripada Allah Azza wa Jal, seperti doa, kita berdoa kepadanya, kita bernazar kepadanya, kita maksudnya ada sifatul khauf, ataupun kita sembelih az-zabah, kita sembelih dengan selain daripada Allah Azza wa Jal, dan pelbagai lagi bentuk syirik besar yang mana tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa dia disyirikkan dengan selainnya, dan Allah itu mengampunkan dosa-dosa selain daripada syirik bagi sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam suratul Maidah, Allah kata, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah kata, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah itu
ataupun Tuhan itu adalah Masih bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Katakanlah wahai Muhammad bahawa dakwaan itu tidak benar, kerana siapakah yang dapat menahan seksa daripada Allah sedikit pun? Kalau Allah mahu membinasakan Isa bin Maryam bersama atau berserta dengan ibunya, termasuk orang-orang yang ada di muka bumi ni, siapa yang boleh stopkan Allah? Dan ingatlah, bagi Allah jualah pemerintahan langit dan bumi dan segala yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Iaitu Allah bagi tahu salah satu daripada syirik yang akbar, syirik yang besar itu ialah bila mana seseorang itu mengatakan bahawa Allah itu ada anak, sedangkan Allah kata lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Kerana itulah dia membawa kita kepada satu isu yang baru-baru ini, dan seperti biasa setiap tahun itu hangat diperkatakan, iaitu tentang isu perayaan Hari Natal. Adakah kita boleh memberikan ucapan Selamat Hari Natal atau Merry Christmas kepada orang-orang Kristian ataupun tidak? Baik, kat situ kita kena faham tentang isu ini, yang mana saya rumuskan seperti berikut. Yang pertama sekali, kita kena tahu bahawa dalam bab ini manusia terbahagi kepada 3 kelompok. Masyarakat kita ada 3 kelompok. Satu kelompok yang sangat tegas, mengatakan bahawa tak ada apa-apa ucapan celebration yang diharuskan bagi orang Islam. Yang kedua iaitu mereka yang mengatakan bahawa ucapan itu dalam keadaan yang tertentu dibolehkan dengan syarat yang tertentu, tetapi tidak boleh menyertai ataupun menyambut perayaan Kristian. Yang ketiga adalah golongan masyarakat yang ambil mudah mencampur adukkan dalam mengharuskan ucapan, mengharuskan sambutan ataupun melakukan perkara-perkara yang mereka tidak sedari seakan menyambut perayaan Hari Natal. So, itu sikap masyarakat. Tetapi kalau kita tengok daripada sudut pandangan para ulama rahimahumullah, para ulama as-salaf yang terdahulu, boleh kita katakan sepakat mengatakan bahawa tidak boleh ataupun tidak harus untuk nak mengucapkan ucapan tahniah ataupun Merry Christmas kepada penganut agama Kristian. Baik. Antara dalilnya adalah ayat tadi yang kita bacakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Dan kemudian antara dalilnya mereka mengatakan bahawa bila mana kita memberikan ucapan tahniah, seolah-olah kita menyokong perayaan tersebut yang didustakan dengan menganggap bahawa anak Tuhan itu bagi sisi mereka, iaitu Nabi Isa itu dilahirkan pada waktu tersebut. Walaupun mungkin daripada sudut tarikh mereka mengatakan bukanlah itu tarikhnya, tetapi daripada sudut umumnya dapat difahami bahawa itu adalah perayaan agung bagi agama Kristian. Kerana itu bila mana kita memberikan ucapan tahniah, meraihkan sebegitu, maka ianya seolah-olah kita menyokong kenyataan ataupun akidah kekufuran mereka. Itu adalah pandangan para salaf rahmatullahi alaihim. Kemudian bila mana zaman berlalu dan telah mengalami perubahan, dan kita tengok macam-macam factors, yang mana kita tengok pada hari ini ada setengah daripada para ulama kontemporari yang mengharuskan dengan bersyarat. Mengharuskan dengan bersyarat, bukan mengharuskan sebegitu. Maksudnya dalam ruang lingkup tertentu, dalam suasana tertentu, seperti dengan syarat, misalnya mereka katakan dalam suasana yang mendesak, seolah-olah kalau kata dia tak mengucapkan tu akan membahayakan kerjayanya ke, sebagai contoh, maka itu boleh merosakkannya, maka dalam keadaan itu dibolehkan. Ataupun dalam keadaan yang sekadar untuk nak menjaga keharmonian terdekat jiran tetangga, dan beberapa panduan lain.
So itu beberapa pandangan kontemporari yang meraihkan keadaan masyarakat sosial dan sebagainya. Itu fatwa-fatwa negara Eropah, ataupun kalau kita tengok di bumi Malaysia ini, JAKIM pernah ada sebelum ini, dan kemudian beberapa jabatan mufti yang lain juga. Jadi itu membuatkan kita masyarakat awam akan rasa keliru, yang manakah yang boleh ataupun patut kita amalkan. So di situ sebenarnya terletak sifat warak dan takwa kita masing-masing. Okay. Kita tahu benda ni isu sensitif. Ini isu yang antara apa yang disepakati oleh fuqaha pada zaman dulu. Maybe dalam keadaan pada zaman dulu yang keadaan khilafah Islamiyah yang kuat, yang tidak memerlukan kepada kita untuk nak ada elemen untuk nak meraihkan agama seperti Kristian. Kalau kata hari ini suasana telah berubah, saya melihat keadaan pada hari ini juga mungkin lebih teruk, sebab dalam keadaan orang Kristian itu dilihat lebih menguasai dunia dengan kebudayaannya, dengan pengaruh dan sebagainya, dan itu lebih membahayakan akidah kita. Cuma daripada sudut faktor toleransi, itu antara perkara yang subjektif boleh kita bincangkan. Kalau orang tanya kepada saya, maka apa yang saya boleh katakan ialah, yang pertama sekali, kita kena hormati ulil amri. Kalau kita tidak menghormati ulil amri, maka siapa lagi akan menghormati ulil amri kita? So saya akan mengatakan bahawa, ataupun benda ini telah diputuskan oleh mufti-mufti tertentu. Mereka adalah ulama berautoriti kita, dan kita seharusnya menghormati mereka, walaupun mungkin ada yang kita tidak berpendapat. Tetapi seandainya saya perlu untuk nak memberikan pandangan peribadi, maka saya akan mengatakan bahawa dalam bab itu saya mungkin berbeza. Di dalam persamaan yang ada, persamaan yang sama itu, iaitu daripada sudut kita berbuat baik, betul apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta la yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak menghalang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang bukan Islam, yang tidak memerangi kamu, yang tidak menghalau kamu. Allah galakkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka kepada orang-orang yang adil, yang buat baik. Itu semua kita sepakat dan bersama dalam bab tu. Cuma mungkin dalam bab ucapan ni saya rasa macam kita boleh mencari some kind of ucapan selamat yang lebih selamat. Means you don't have to wish Merry Christmas. You can choose some other statements, some other ayat-ayat, uslub yang kita boleh sekadar untuk nak, misal kata, untuk nak bertoleransi sesama jiran ataupun sesama teman sekerja, yang kita tidak jadikan itu sebagai satu ucapan publik. Itu salah. Bila mana ada orang, kalaulah orang itu berpegang dengan pandangan yang harus sekalipun, dia sampai dia post di publik, dia yang weird lah, sampai kata dia lah pula yang nak lebih-lebih, yang nampak sampai nak posing dengan gambar-gambar pokok Christmas yang enjoy, yang nampak that kind of element. Yang ini sebenarnya dalam Islam nak elakkan benda-benda sebegini. Islam tak mau ada elemen ta'zim masyarakat Islam terhadap elemen keagamaan daripada masyarakat asing, masyarakat ataupun agama asing. Yang itu Islam nak jaga al-wala' wal-bara' daripada kalangan umat Islam itu sendiri. Tapi ada orang yang dia sama ada dia pergi ke sana sangat, atau dia pergi ke sini sikit, dia ambil mudah sangat, ataupun sampai satu tahap yang mereka ini langsung tidak ada ruang daripada sudut interaksi fiqh ta'ayush bersama dengan masyarakat majmu'. Itu kita kena balance dan kita kena faham. But whatever it is, apa yang saya nak sampaikan sama juga pandangan-pandangan saya seperti sebelum ini. Seandainya kita ini telah menunjukkan agama Islam ini, nilai agama Islam ni kepada masyarakat bukan Islam di negara ini sepanjang tahun, maka tak ada isu sebenarnya untuk kita nak tidak mengucapkan kalimah-kalimah yang jelas, tetapi kita boleh memilih uslub ataupun ayat-ayat yang lebih kita kata nampaklah kata daripada sudut
urfan, daripada sudut urufnya ada that kind of perkataan yang baik. Sebagaimana apa yang Nabi SAW juga pernah muliakan ataupun muliakan jenazah lah masa lalu, jenazah Yahudi, dalam sebuah hadis sahih Bukhari atau Muslim. Nabi bangun untuk memberikan penghormatan. Yang sahabat kata dia adalah seorang Yahudi, tapi Nabi muliakan dia daripada sudut dia adalah seorang insan. Maksudnya kita kena find the titik yang mana kita boleh balancekan antara humanity dan juga batas agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Dalam bab itu the both side can understand. So ucapan tak sepatutnya akan membuatkan yalah, some orang mengambil mudah daripada sudut itu, some orang dia tak tahu untuk nak memilih uslub yang sesuai dalam nak meraihkan fiqh ta'ayush dalam bab itu. Apa pun dalam bab syirik ini Allah Azza wa Jalla sangat serius dalam benda lah. Apa-apa yang mensyirikkan seperti mana yang dikatakan oleh orang Kristian ini, maka ia boleh menjatuhkan amalan kita. Allah Azza wa Jalla firman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada kamu dan kepada orang sebelum kamu, sekiranya kamu ini melakukan syirik, maka amal kamu akan terhapus dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Dan suratul Furqan Allah kata, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Yang mana mereka ini nanti di akhirat akan datang membawa amal, lalu amalan mereka ini menjadi debu-debu sahaja yang berterbangan, sia-sia belaka kerana mereka telah mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'ad bin Abi Fadalah Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW, kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu an-nasa yawmal qiyamati li yawmin la raiba fihi nada munadin man kana asyraka fi amalin amalahu Allahu ahadan." Ketika manusia telah dihimpunkan oleh Allah di hari kiamat yang tiada keraguan padanya, akan ada penyeru yang akan menyeru, siapa yang pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu, falyatlub thawabahu min indi ghairillah, maka pergi cari kalau ada pahala yang didapat daripada orang ataupun pihak yang dipersekutukan tu. Kalau dia mempersekutukan Allah dengan berhala, pergi tengok berhala kamu tu ada tak dia boleh bagi pahala, boleh menyelamatkan kamu ataupun tidak. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk, Allah itu maha kaya daripada dipersekutukan. Antara syirik akbar, syirik yang besar ini, pertama sekali iaitu syirkud du'a, iaitu syirik dalam berdoa. Allah kata dalam suratul Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mana ada manusia ini, bila mereka ini dalam keadaan yang tidak selamat lah, mereka akan berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas, merayu. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ, bila Allah selamatkan mereka di daratan, kembali daripada laut itu ke daratan, tiba-tiba mereka pun kembali menyekutukan Allah. Dalam pada itu, apabila maksudnya nak kata is, ada orang ni, Allah gambarkan orang yang naik bahtera lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mereka akan memohon pertolongan kepada Allah dengan tulus ikhlas. Tetapi setelah Allah menyelamatkan mereka ke darat, mereka berlaku syirik kepadanya. Jadi Allah beritahu kepada kita bahawa orang yang musyrikin ini, mereka ini boleh jadi ikhlas berdoa kepada Allah dalam keadaan yang susah. Tetapi bila mana dalam keadaan yang senang, mereka mula menyekutukan Allah. Jadi mereka hanya ikhlas pada sesetengah waktu. Jadi ini menunjukkan bahawa tauhid itu tidak akan kekal. Boleh jadi ada orang yang tauhid itu pada sesetengah ketika, lalu dia mensyirikkan Allah pada setengah ketika yang lain. Maka kita kena cuba untuk nak sentiasa tergolong dalam golongan al-muwahhidun sehinggalah kita mati insya-Allah. Antara syirik akbar, syirik yang besar, iaitu syirik niat. Syirik dalam kita memasang azam dan tujuan. Allah kata, man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha
wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang inginkan keduniaan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka segala apa yang mereka kerjakan itu, apa yang mereka inginkan itu, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Tetapi di akhirat nanti mereka hanya akan dapat neraka, dan segala amalan mereka itu semua akan terhapus dan menjadi sia-sia. Okay? Jadi apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata sesungguhnya orang yang riak, mereka akan mendapat ganjaran mereka di dunia. Mereka tidak akan dizalimi. Orang tu riak walaupun dia tak ikhlas. Tetapi apabila mereka kembali ke akhirat, maka segala itu akan mereka akan tergolong dalam keadaan orang yang rugi, kerana apa yang mereka kerjakan di dunia itu dulu semuanya sia-sia belaka. Antara syirik akbar iaitu syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan. Allah kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta, kita kata macam ulama-ulama mereka, ahli agama mereka itu sebagai pendidik, ruhbanahum arbaban, selain daripada Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih ibn Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya kadang-kadang kita sanggup mentaati makhluk, walaupun makhluk itu terang-terang nyata-nyata melakukan kesyirikan ataupun mengubah ajaran agama yang telah disyariatkan oleh Allah, maka kebutaan kita itu untuk nak mematuhinya itu tergolong dalam unsur syirik juga. Dalam hadis riwayat Tirmizi daripada hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an, dikata Nabi SAW pernah bersabda, "Ama innahum lam yakununa ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahalla lahum syai'an istahalluh wa idza harramu 'alaihim syai'an harramuh." Mereka itu bukanlah menyembah orang-orang agamawan mereka ini, tetapi apabila mereka ini menghalalkan sesuatu, maka mereka akan halalkan, sedangkan benda itu haram. Ataupun sekiranya mereka mengharamkan sesuatu, maka mereka ikut sahaja mengharamkan, membabi buta begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman lagi dalam suratul An'am, "Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun." Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah ataupun menghasut kamu, dan jika kamu menurut hasutan syaitan itu untuk menghalalkan apa yang haram itu, sesungguhnya kamu telah menjadi orang yang musyrik. Jadi siapa yang mentaati selain daripada Allah dalam urusan mengharamkan apa yang halal, menghalalkan apa yang haram, ataupun menjadikan agama itu, mengubah agama itu selain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Man ata'a al-ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah." Siapa yang mentaati ulama, pemimpin di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah ataupun menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka mereka telah menjadikan mereka itu sebagai arbaban selain daripada Allah Azza wa Jal. Tapi benda ini perlu dipaham dan perlu diperincikan lebih lanjutlah, supaya tidak disalahartikan oleh setengah pihak. Antara syirik akbar juga adalah syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab." Ada antara manusia yang menjadikan Allah ini ataupun menyekutukan Allah, yang mereka ini mencintai sekutu-sekutu itu seperti mana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman itu, apabila mereka itu lebih mencintai Allah, kan? So kata Ibnu Kathir, Allah Azza wa Jalla menyebut tentang hal ehwal orang musyrikin di dunia dan keadaan mereka di akhirat, yang mana mereka ini telah menjadikan Allah itu sebagai sekutu, menyembahnya, mencintainya, sedangkan Allah itu la ilaha illahu
yang tak ada apa-apa sekutu, yang tak ada Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu syirik akbar. So jangan kita terlibat dalam syirik akbar. Kalau kita terlibat dalam syirik akbar sebegini, maka kita khawatir kita akan terjerumus di dalam dosa ataupun lembah yang dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian antara syirik-syirik yang berbahaya juga, iaitu syirik kecil. Syirik kecil. Syirik kecil ini dia tidak mengeluarkan empunya diri daripada agama, tetapi dia akan mengurangkan aspek tauhidnya. Dan syirik kecil juga boleh menjadi satu wasilah yang menuju kepada syirik yang besar. Dan syirik yang kecil ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, syirik zahir, syirik yang boleh nampak. Yang keduanya adalah syirkun khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Baik, apa itu syirik yang zahir dan apa itu syirik yang khafi, yang tersembunyi? Syirik yang zahir itu dia khusus kepada amalan ataupun ucapan luaran. Sebagai contoh, ucapan luaran. Siapa yang bersumpah dengan selain daripada Allah Azza wa Jalla? Okay? Antaranya contoh is, kalau kita katakan dalam orang kita kadang-kadang, kalau tak kerana engkau, kita lupa nak sebut kalau tak kerana Allah Azza wa Jalla. It should be Allah is the main reason. Maksudnya kita kata, kalau tak sebab engkau yang tolong selamatkan aku, mesti aku dah mati dah tadi. That syirik kecil. Sebab kita sepatutnya kena sebut, kalau tak kerana Allah Azza wa Jal. Yang tu yang first. Kalau kita nak sebut orang itu, kita boleh sebut, kalau tak kerana Allah Azza wa Jal, kemudian dengan taufiknya kamu ada di situ untuk menyelamatkan aku, baru nescaya aku akan sekian. Itu baru okey. So means kat situ kita telah melakukan syirik kecil yang zahir. So be careful dalam bab-bab sebegini supaya kita tidak didapati akan menyamakan seseorang itu dengan Allah tanpa kita sedari. Kita tak maksud untuk nak mensyirikkan Allah. Kita tak bermaksud untuk menyekutukan ketuhanan Allah. The only thing is, ucapan kita itu boleh membawa that kind of element, seolah-olah membuatkan kita lupa tentang kekuasaan Allah dan ketuhanan Allah yang sepatutnya lah lebih utama untuk kita ingat dalam situasi-situasi yang sebegitu. Manakala tentang syirik kecil yang zahir daripada sudut perbuatan, banyak sangatlah. Misal kata kita duk main tangkal yang takut kepada secertain benda, kita duk ada kepercayaan yang okey, benda-benda khurafat, benda yang boleh kata-kata benda ni boleh tolak bala dan sebagainya. Tetapi sometimes benda ni boleh membawa ke arah syirik akbar juga, sekiranya dia boleh sampai ke tahap yang menyekutukan Allah. So something yang you should be more careful about that. Syirik yang kedua, tadi syirik yang zahir, kita kata syirik yang kedua adalah syirik kun khafi, syirik yang tersembunyi. Okay, syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Syirik yang ramai orang tak perasan, yang tak nampak, dia ada di dalam diri kita. Only Allah, only kita yang mungkin tahu apa yang sebenarnya yang bermain dalam jantung hati kita. Dalam suratul Kahfi, Allah Azza wa Jalla sebut, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yang diwahyukan kepada aku, sesungguhnya tiada Tuhan selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamalan amalan salihan, maka beramallah dengan amalan yang salih, dan janganlah sesekali dia mempersekutukan selain daripada Allah Azza wa Jal. Baik, kata Ibnul Qayyim rahimahullah,
wa hadha syirku bahrun la sahila lahu wa qalla man yanju minhu faman arada bi'amalihi ghayra at-taqarrub ila Allah ta'ala faqad asyraka fi iradatihi wa niyyatihi. Kata Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, syirik ini adalah umpama lautan, iaitu syirik kecil ni lah yang tersembunyi ni, umpama lautan yang tiada bertepi, dan sangat sedikit mereka yang boleh ataupun mampu terselamat daripadanya. Sesiapa yang melakukan suatu amalan syar'i itu yang ditujukan sepatutnya ia menjadi satu ibadah, tetapi dia melakukan selain daripada Allah untuk Allah Azza wa Jal, maka dia telah menyekutukan Allah daripada sudut tujuannya dan daripada sudut niatnya. It means al-ikhlas. Kita kena ikhlas. Apa itu ikhlas? Iaitu kita hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal semata-mata, tanpa menyekutukan dengan keinginan ingin mendapat contohnya pujian, keduniaan, habuan itu dan ini. Kita ikhlaskan amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita, niat kita, keinginan kita kepada Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari selain daripada Islam itu sebagai agama, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat nanti dia akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. So that's why ini antara aspek yang sangat perlu kita berikan penekanan, kerana satu-satu amalan itu tidak akan diterima melainkan daripada dua syarat ini. Yang pertama sekali kita kena ikhlas, yang kedua kita kena menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah amalan kita itu secara zahirnya, secara fiqahnya, secara amalannya kita tengok bertepatan dengan sunnah Nabi, tetapi hati kita itu tidak ikhlas buat kerana Allah, kita buat adalah sebab-sebab yang tertentu, tak diterima. Zahirnya orang kata, wow, ini amalan yang bagus, kamu telah melakukan satu amalan sunnah yang hebat. The same thing is, kalau kamu melakukan satu amalan itu ikhlas kerana Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, tetapi amalan itu tidak menepati apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, same thing, it's gonna be a dust. Jadi ikhlas ini sangat penting, tetapi ikhlas ini juga sangat sukar untuk nak kita perbetulkan dalam diri. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata 3 golongan yang akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Yang pertama sekali adalah golongan orang alim, penuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu. Tetapi bila ditanya oleh Allah apa yang kamu lakukan, mereka mengatakan bahawa aku belajar ini dulu semata-mata kerana-Mu ya Allah. Allah kata, kadzab, you lie, you dusta. Kerana kamu dulu belajar, Allah tahu ketika itu kamu dulu bukan ilmu yang ada pada kamu ini, kamu hanya untuk nak menunjuk-nunjuk supaya orang kata kepada kamu, kamu ni orang yang alim. Di dunia ini kita boleh sorok, tapi di akhirat macam mana? Allah tahu segalanya. Lalu kita akan diseret dan dicampakkan dalam api neraka. Golongan kedua, orang yang dermawan, orang yang rajin sedekah sana sini, orang nampak dia baik sana sini, macam-macam. Orang puji, tetapi hati dia Allah yang tahu. Dan sekiranya dia tidak ikhlaskan apa yang dia buat tu kerana Allah, tetapi dia lebih kepada untuk nak mengharapkan, dia seronok bila mana orang puji dia, dia nak akan benda-benda macam tu, maka Allah akan katakan dia, kamu dusta. Dulu kamu tidak derma ni kerana nak mendapatkan ganjaran aku, tetapi kamu menderma ini supaya kamu dikatakan sebagai seorang jawad, sebagai seorang yang dermawan, yang pemurah, yang suka tolong orang. Maka kerana niat itu tidak ikhlas, maka Allah akan campakkan dalam api neraka. Same thing, orang yang berjihad fi sabilillah,
Orang yang berjihad fi sabilillah is nampak macam warrior, tetapi jika tidak ikhlas, Allah akan kata di akhirat nanti, kamu dulu berjuang supaya orang kata kamu berani. So that's why Allah akan campakkan di dalam api neraka, waliyadzubillah. So sangat penting untuk nak kita menjaga niat kita yang sentiasa berbolak-balik. Carilah asbab-asbab yang boleh menyebabkan kita tiada unsur riak yang boleh merosakkan keikhlasan kita. Dulu ulama salaf dulu, dia kata kalau aku boleh solat sunat tu di tempat yang malaikat pencatat ni, raqib dan atid ni tak nampak aku, nescaya aku akan buat, sebab aku sangat takut akan perkara tersebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah sebut, ayyuhan nas iyyakum masyirkus sarair, wahai manusia, jauhilah daripada syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair, wahai Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi? Nabi kata, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadharin nasi ilaih, fadhalika syirkus sarair. Contohnya seperti seorang yang bangun, mendirikan solat, lalu dia memperindahkan solatnya, dia solat nice. Kalau dia solat seorang-seorang, dia solat main-main, tetapi depan orang dia solat comel-comel, supaya sebab dia tahu manusia sedang melihat ke arahnya. Maka Nabi kata itu adalah syirik yang tersembunyi. Dinamakan sebagai syirik tersembunyi, riak ini contohnya sebagai syirik tersembunyi, sebab empunya diri itu menzahirkan seolah-olah dia melakukan amalan itu kerana Allah Azza wa Jal, sedangkan daripada dalamnya dia telah mensyirikkan Allah. Maksudnya dia nakkan benda selain daripada Allah, dia nakkan manusia puji dia, dia nakkan anything of keduniaan ini. Ma'adallah. Niat dan tujuan di dalam jantung hati kita ini tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata syair, wala taku bil a'mali yawman mura'iyan fa inna riya'a syirku bin nass ad-dalail fawailu liman qad kana ya'malu bil riya' bi ta'atihi lillahi falaysa bi'amili. Kata Imam Ahmad dalam musnad dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, sesungguhnya apa yang paling aku takuti ke atas kalian semua adalah syirik yang kecil. Kata mereka, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kata mereka, ar-riya. Riya. Yaqulullah ta'ala yawmal qiyamah idza jazan nas bi a'malihim, Allah akan kata kepada orang-orang yang riak sebegini, yang melakukan sesuatu selain daripada Allah ini di akhirat nanti, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, pergilah kepada orang-orang yang kamu dulunya kamu nak menunjuk-nunjuk di hadapan mereka ini, yang kamu nak mereka puji kamu, yang kamu nak habuan daripada mereka ini. Tengok, pergi cek kat mereka ni, adakah ada mereka ini mampu untuk nak memberikan ganjaran kepada kamu pada hari ini. Allah akan membatalkan amalan-amalan orang yang riak. Allah akan suruh mereka cari amalan ni, pahala ni, kepada orang-orang yang pihak-pihak yang mereka ini dulunya beramal kerana mereka. Adakah hari ini mereka boleh memberikan manfaat? But sesetengah manusia mengambil mudah tentang syirik kecil ini kerana dinamakan sebagai syirik kecil. Sebabkan di syirik kecil kita ingat, alah macam dosa kecil kot, kita ambil mudah dalam bab ini. Tetapi kita kena ingat, dinamakan syirik kecil bukan sebab dia kecil, dosanya ambil ringan, mudah, tak ada apa, no. Tetapi dinamakan sebagai syirik kecil, dia panggil syirik kecil nisbi, iaitu daripada sudut berbanding dengan syirik yang besar, dia lebih kecil lah. Tetapi syirik kecil boleh jadi satu dosa besar.
Yang kita jangan ambil mudah. Kata ulama, inna syirkal asghar idza dakhala amalan fasada dhalikal amal wa habit. Sesungguhnya syirik kecil itu kalau dia masuk daripada amalan, habis rosak amalan tu, akan terhapus. Yang kedua, syirik kecil ini juga ada part yang mana dia tidak akan diampunkan juga dosa. Yang boleh termasuk innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah itu tidak mengampunkan sekiranya kita berlaku syirik. Maka wajib bagi kita orang yang beriman untuk menghindari daripada syirik, baik besar, baik kecil, apa jua jenisnya. Kita kena merasa takut. Macam mana tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sangat takut syirik itu boleh terjebak masuk dalam dirinya. Sedangkan dia adalah Imamul Muwahhidin, seorang Rasul Khalilullah. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim, dia doa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku, anak-anak aku, daripada menyembah berhala. Kata Ibrahim At-Taimi, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang boleh terselamat daripada bala ini selepas daripada Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim, yang mana kita boleh kata almost, boleh kata mustahil, kekasih Allah yang disabdakan di dalam Al-Quran, yang diceritakan di dalam Al-Quran, wattakhadhallaha Ibrahim khalila. Bagaimana mungkin dia boleh terjebak dalam syirik? Tetapi Ibrahim, takwanya, risaunya dia akan terjebak, tergelincir dalam bab-bab syirik ini sampai dia berdoa kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim tak berasa selamat daripada syirik, kita sepatutnya lebih utama yang kena banyak berdoa kepada Allah, kena usaha untuk nak jauhkan diri kita daripada syirik. That's definitely boleh masuk dalam diri kita. Semoga Allah ampunkan kita. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, fala ya'manu minal wuqu'i fi syirki illa man huwa jahilun bihi wa bima yukhlisuhu minhu ma'al ilmi billahi wa bima ba'atha bihi rasuluhu min tauhidihi wan nahi 'anil syirki bihi. Tak ada siapa pun yang boleh merasakan dirinya terselamat daripada syirik, melainkan orang itu adalah orang yang jahil, orang yang angkuh, orang yang ego sahaja akan merasakan diri mereka itu terselamat. Sahabat Nabi SAW, walaupun mereka ini terkenal sebagai dengan mujahadah mereka dalam amal yang saleh, mereka tetap risau amalan mereka ini akan terhapus, yang tidak diterima oleh Allah, kerana mereka ini adalah orang yang berilmu, yang faham, yang dalam imannya. Kata Abi Darda, li'anna a'lam anna Allah taqabbala minni raka'ataini ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha, li'anna Allah yaqulu innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Sekiranya aku tahu bahawa Allah menerima 2 rakaat sahaja daripada aku, itu dah lebih aku suka daripada dunia dan seisinya, kerana Allah kata sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Seorang tabi'in, Abdullah bin Abi Mulaikah, dia kata aku telah bertemu dengan 30 daripada sahabat Nabi SAW. Semuanya takut. Semua takut dengan nifaq dalam diri masing-masing. Tak ada siapa pun dari kalangan mereka yang berani kata mereka ini selamat, iman mereka ini seperti mana iman Jibril dan Mikail. Nobody. Semua sahabat Nabi yang ditemui oleh Abdullah bin Abi Mulaikah risau akan diri masing-masing. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu selain daripada Tuhan mereka, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang mendahului pada yang sentiasa mendahului lah. So ini ciri-ciri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Aisyah tanya kepada Nabi tentang ayat ni. Kata Aisyah, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yusriqun. Adakah mereka ini orang yang minum arak dan mereka ini mencuri? Aisyah kata, la ya bintas Siddiq. Tidak wahai anak kepada As-Siddiq, tetapi mereka ini adalah orang yang berpuasa, mereka salat, mereka bersedekah, tetapi mereka ini takut Allah tidak menerima amalan ini daripada mereka. Mereka ini adalah orang yang yusari'una fil khairat, orang yang bersegera untuk nak melakukan kebaikan. Subhanallah. Itu sahabat-sahabat Nabi, itu ciri-ciri mereka yang sentiasa berasa diri mereka untuk tidak selamat. Kita juga apatah lagi. Ingat, jangan pernah merasakan amalan kita pasti akan diterima. Jangan pernah merasakan kita tidak mungkin akan tergelincir. Sedangkan doa yang Allah ajar kepada kita untuk kita sama-sama doa, dan kita tahu semua doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami. Ini dosa yang sangat besar, baik syirik besar, yang syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar jelas sekiranya kita terbabit dengannya, nerakalah tempat kita. Moga Allah jauhkan kita daripada syirik ini. Dan syirik yang kecil pula yang susah kita nak perasan, sebab kita rasa macam okey, tetapi rupa-rupanya tidak okey. Kita rasa amalan kita banyak, tetapi rupa-rupanya itu semua sia-sia belaka. Jadi kita tak mau terlibat dalam dua-dua syirik ini, kerana dua syirik ini sahaja sudah boleh meranapkan segala apa yang kita ada. Dan kita mau diri kita ini bebas daripada syirik ini. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita. Kita berusaha, kita fight apa yang bisikan syaitan yang ada dalam hati kita ini. Berdoa kepada Allah selalu, moga-moga Allah selamatkan diri kita semua. Jadi insya-Allah moga-moga. Okey, kita tengok ada soalan yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, untuk meramalkan cuaca hujan ataupun tidak hari ini dalam handphone, adakah syirik ataupun tak? Saya tak faham dalam handphone tu apa maksud. Tetapi ramalan cuaca yang ada, yang kita duk baca dan berita dalam TV, itu tak termasuk dalam ramalan yang dukun-dukun pawang-pawang yang dilarang itu. Walaupun namanya bunyi ramalan, tetapi sebenarnya itu adalah jangkaan. Maksudnya berdasarkan kepada bukti-bukti saintifik yang mereka ada, yang mereka kaji, maka mereka jangkakan petang ni hujan, mereka jangkakan esok panas berdasarkan kepada bukti-bukti sains. Maka itu bukan termasuk dalam benda-benda ghaibi, bukan termasuk dalam benda-benda seperti pawang dukun yang tak ada evidence pun dia mendakwa tahu itu dan ini daripada sumber ghaib. Yang itu walaupun kita panggil ramalan cuaca, mungkin bunyi ramalan itu kalimah yang agak sensitif, tetapi sebenarnya sebab ramalan ni macam seolah-olah macam kita tak ada bukti kan, hanya macam berteori. Tapi kita boleh kata jangkaan itu lebih tepat lah bab-bab cuaca ni. Sekiranya berdasarkan kepada bukti-bukti saintifik, maka perkara itu dibolehkan. Cuma benda itu
boleh jadi tidak terjadi sedemikian kuasa Allah, dan Allah boleh, mungkin nampak macam nak hujan, tiba-tiba Allah tidak menurunkan hujan, begitulah. Tetapi kalau kita sekadar berteka-teki tanpa ada bukti saintifik, maka itu boleh kita kata macam gurauan dusta lah, olok-olok sahaja. Okey Ustaz, ada yang kata suara saya kurang kuat. Okey, saya kurang pasti juga mengapa suara saya kurang kuat. Mungkin saya ni soft spoken, maybe. Alright. Mungkin kena pakai earphone ataupun headphone. Ya, itu saya pernah pakai di laptop ini, tapi dia akan jadi salah satu je, macam still tak dengar juga. But insyaAllah saya cuba usahakan, akan belajar dengan kawan-kawan lain. Tengoklah kalau ada kamera yang molek sikit ataupun ada mic yang molek sikit. Saya kurang pandai sikit bab-bab ni. Ya, macam mana boleh tak dengar, subhanallah. Okay, ramai yang kata kurang jelas, tapi ada yang kata jelas pula. Okay. Ada yang tanya, doktor, kalau ada terlibat dalam syirik kecil dan satu amalan, macam mana nak buat supaya amalan tadi boleh kita selamatkan semula? Hanya boleh berdoa kepada Allah. Maksudnya kita doa kepada Allah, ampunkan kita. Mungkin kita culas dalam bab tersebut, kita ubah balik benda tu. Kita cuba minta, ya Allah, baikilah hati aku, terimalah amalan aku. Mungkin apa yang telah kita lakukan tadi tidak ikhlas kerana-Mu, ya Allah, maafkanlah, ampunkan kita. Benda ni selalu terjadi bagi diri kita, dan setiap daripada hamba Allah, Allah suka bagi orang yang selalu melakukan kesalahan, dia akan sentiasa memohon ampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya boleh mengharapkan Allah untuk terima, dan Allah akan menilai ketakwaan kita, usaha kita, insya-Allah. Ada yang tanya, kalau terlintas rasa riak tapi kita cepat-cepat istighfar, okey tak Ustaz? Yap, okey. So ada kala lintasan itu adalah hasutan iblis yang nak menggagalkan amalan kita. Misal kata kita nak pergi jadi imam, kemudian bila kita nak jadi imam, kita sepatutnya baca sedap-sedap lah, baca okey lah kan. Tapi tiba-tiba datang lintasan hati, kita kata, oh alamak, takut kalau aku baca sedap-sedap ni riak ke. Itu dah satu persoalan. So kita pun baca tak sedap, sebab kita kata, nanti aku baca sedap jadi riak. No, itu salah. Tapi apa yang kita boleh buat kalau datang lintasan tu, but we have to do it. Dalam situasi itu, kita tahu itu amal soleh yang perlu kita lakukan, dan itu betul kita lakukan. Tepiskan benda tu, astaghfirullahalazim, betulkan balik, I don't want that. Maksudnya aku tak mau apa yang kita riak terlintas tadi tu. Tapi betulkan balik, kata I just want apa yang Allah nak. Maksudnya macam mana kita betulkan tu? If orang, kalau kita buat tu kerana orang tengok kita, kita kena betulkan balik. If orang tak tengok kita pun, I will do the same thing. Maksudnya kita fight. Dalam hati ni perlukan sentiasa untuk kita berlawan dengan hati kita, sebab syaitan tu selalu ada dekat situ. Okay. Bagaimana jika seorang tu menganggap gambar para habib, wali-wali itu ada kelebihan tertentu? Bolehkah kita solat berimamkan orang seperti itu? Perbuatan yang menganggap gambar habib itu ada kelebihan tertentu, itu kita kata sebagai perbuatan yang khurafat, perbuatan yang ada elemen of syirik yang berbahaya, sebab mereka ini telah menyalahgunakan konsep sama ada kalau kata orang tersebut telah mati, seolah-olah menganggap itu masih lagi hidup, ataupun mendakwa bahawa ada kelebihan-kelebihan yang mana tiada hakikatnya kelebihan-kelebihan tersebut. Jadi kalau kita nak solat berimamkan orang seperti itu, kena berhati-hati. Maksudnya kita kena soal siasat dululah. Maksudnya adakah sampai ke tahap, sebab dia different orang ni different level. Ada yang sampai tahap ekstrim yang boleh membawa dia syirik terus. Itu janganlah solat belakang ni. Tetapi ada orang tu, walaupun dia ada elemen of menganggap certain kelebihan, tapi ada that kind of syirik, tapi syirik kecil yang tidak sampai ke syirik yang akbar, yang itu masih lagi boleh untuk nak berimankan mereka. Mereka ini dianggap sebagai pelaku maksiat, fasik. Dan benda ini perlukan kepada siasatan, perlukan kepada kita kena memastikan dulu, sebab especially banyak syirik-syirik ini benda yang ada di dalam diri. Selagi mana orang tu tak zahirkan,
maka benda itu perlu ada bukti-bukti yang lebih jelas. Baik, telah habis sesi soalan kita pada malam ini. Okey, ada lagi satu soalan. Dia tanya, Ustaz, kita dah buat amalan tanpa pengetahuan orang lain, tapi ada yang mengetahui dan memuji kita walaupun kita nak elak daripada dipuji. Macam mana nak jaga hati supaya tak rasa ujub? Okey, kita dah buat, orang lain tak tahu, tapi tiba-tiba ada orang tahu. Ni teringat kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, ulama yang meninggal tahun 181 Hijrah. Dia tidur malam hari dalam satu musafir. Dia ni suka pergi berperang lah. Ni orang yang hebat, orang ulama hadis yang saleh, yang super awesome, duper power. Dia musafir, dia tinggal dengan kemah dengan seorang kawan dia. Tengah malam, kawan dia tu nak tidur. Abdullah bin Mubarak ni nak tunggu kawan dia tidur baru nak pergi solat malam. Dia tunggu, kawan dia tu buat-buat macam tidur, tapi dia tak boleh tidur. Jadi Abdullah bin Mubarak ingat kawan dia dah tidur. Dia bangun, dia solat semua sampai dekat subuh. Dia pun kejut kawan dia. Dia tengok kawan dia kata, aku tak tidur, aku nampak kau solat tadi. Dia punya macam merajuk. Dia rasa macam seolah-olah ada orang dah tahu, dah nampak apa yang dibuat amalan tu. Dia rasa macam, ya Allah, takut apa yang aku buat malam tadi ni sia-sia. Dia merajuk kawan dia tu lama lah kan, sampai nak pujuk tu susah balik, sebab dia terlalu takut amalan ni tak terima. So kalau orang tahu certain amalan kita, kita just fokus. Maksudnya kita kena set up balik kita punya mind, kita punya hati. Kalau orang tu puji tak puji sama je, feel dia sama je. Maksudnya tak adalah bila orang tu tahu kita buat macam tunjuk extra effort supaya dia boleh puji kita lebih. Dan kita kena macam anggap macam biasa. Orang puji, orang tak puji, kita kena set, tak ada apa yang berubah kan. So kalau kita boleh ada rasa itu, maka insya-Allah ketika itu kita dah menjaga hati kita daripada perasaan ujub itu. Dan always kalau kita nak ada feeling nak ujub itu, kita kena always ingat balik, kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita kena, di mata manusia orang boleh puji, tetapi hakikat diri kita Allah yang tahu. Kita tak mau di dunia ini nampak macam baik orang puji kita. Dekat akhirat nanti bila Allah tayangkan amal kita, Allah malu kita, rupanya kita ni teruk benar lah, munafik sungguh lah. Depan orang baik, di belakang orang tak baik. So kita kena ingat bahawa hakikatnya kita ini baik di mata orang, bukan sebab kita ini baik, tetapi hakikatnya Allah masih lagi tutup aib kita. Kalaulah dosa kita, aib kita ini boleh dibau, nescaya tak ada siapa yang akan mendekati diri kita. Rasa susah nak berdakwah sebab orang akan kata kita ujub dengan ilmu, sedangkan kalau tak cakap nanti kita tak berdakwah. Dosa juga, macam mana tu? Itu orang-orang pendakwah macam saya ni lah yang selalu ada isu macam tu. Kita kena fight dengan perasaan itu. If people, orang selalu tanya saya bukan orang yang bila nak terjun ke dalam medan ni kerana itu saya suka buat benda tu. Tapi pada masa yang sama kita berhadapan dengan orang yang akan menghargai kita, orang yang akan memberikan pujian dan sebagainya. Kita tak boleh nak elakkan. Kalau kita tarik diri, banyak maslahat yang akan hilang. Masyarakat yang perlukan kita. Jadi kita tahu ujian kita tu berat. Bila ujian tu berat, maka kita kena usaha lebih, sebab tak ada ujian lebih berat bagi hati ini selain daripada dalam diri ini selain daripada ujian hati. Ujian hati inilah yang paling berat. Kata Sufyan al-Thawri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati innaha tataqallabu alay. Sesungguhnya aku tidak merawat diri aku ini sesuatu yang lebih sukar daripada hatiku ini, kerana dia sentiasa berbolak balik. Maka kalau kita telah memilih jalan dakwah, kita kena always betulkan niat kita, muhasabah diri kita from day to day. Kita buat ni kerana apa? Kalau kita dapat benda tu, adakah kalau kita tak dapat nanti akan ada perubahan ataupun tidak? Sekiranya kita buat itu kerana Allah, ada ataupun tidak, mungkin dalam hati kita rasa biasa je, sama je.
kita akan terus melakukannya walaupun tak ada orang yang akan puji kita. Mungkin tak ada habuan yang menanti kita. Maka disitulah terletaknya pengukur kepada kadar keikhlasan kita. Dalam bab itu, kita kena fight diri kita. Ujub ni satu yang syaitan pasti akan bisik kepada diri kita. Tapi orang yang beriman, dia akan mampu untuk nak menukarkan perasaan ujub itu kepada sifat tawadhu'. Sedangkan orang-orang yang kurang imannya, dia akan dipalingkan daripada sifat tawadhu' itu kepada ujub, kepada angkuh, kepada sombong dan sebagainya. Moga Allah selamatkan kita. InsyaAllah sekadar itu sahaja kuliah kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.